Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes guys, apa khabar korang? Adakah korang kena sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Alhamdulillah. Okay guys, sorry guys, 2-3 hari ni aku agak sibuk, jadi aku tak boleh nak up video dengan lebih kerap lah. Dan Alhamdulillah sekarang I'm back. So ada beberapa isu atau berita yang 2-3 hari ni agak hype sikit lah. Dan aku tak nafikan, aku pun ada, bukanlah ikut sangat perkembangan tu, adalah tahu sebab terbaca sikit-sikit kan. Dan hari ni sebab aku ada masa lapang, so aku lepak dan aku buka IG, dan aku terperasan berapa artikel yang lepas-lepas lah. Kat sini kalau kau tengok ni pada bulan, dia tulis Adam Khoury minta TikTokers bukan Islam betulkan niat, jangan guna agama untuk kejar sales. So aku macam apa benda ni kan. So kat sini dia tulis sikit bahawa baru ni kecoh di media sosial mengenai seorang TikTokers berbangsa Cina yang menyatakan keinginan untuk memeluk Islam dengan tujuan hanya meraihkan pendapatan. Malah TikTokers tersebut dikatakan sanggup menggunakan pekerja Melayu untuk menarik perhatian pengikut yang sama bangsa. Astaghfirullahaladzim. Ini memang kurang ajar pasal apa dia nak menggunakan agama Islam semata-mata untuk dia punya bisnes. So aku agak terpanggil juga tentang perkara ini. So aku nak tahu apa bendakah benda ni. So bila aku duk cari-cari, punya dia berbalik kepada cerita yang sensasi 2 hari lepas, iaitu ia melibatkan kat ni daripada bulan juga. Kau tengok kat sini, ini daripada kalau kita nampak kat sini gambar ni guys apa dia cakap, I bagi you kerja, bukan bagi suami I tau. TikTokers curang dengan staff, siap check in masa isteri berpantang. Astaghfirullahaladzim. Memang bengkak lah bini dia guys. Dan kat sini kita nampak ada seorang Amoy, dan kebetulan memang dia adalah Amoy. Dan dia tulis kat sini, ada satu hari dia tiba-tiba tanya I, buat projek 3 orang boleh tak? Gila guys, ini memang satu suami yang gila. So dia berbalik kepada kisah TikTokers yang agak famous jugalah, influencer lah diorang ni guys. Dan aku tak tahu diorang ni guys. Aku baru je tahu dia, sebab 2-3 hari ni kan memang kecoh isu pasal korang mana yang dah perasan ada tong gas Mira yang warna kuning tu lah, orang cakap pasal tangga lah, orang bercakap tentang meruntuhkan tokong lah. Aku agak confused, dan hari ni aku dah nampak lah sikit apakah kisah sebenarnya. Dan dia berbalik kepada cerita si Ahmoy ni, di mana suami dia seorang influencer TikTok yang mempunyai hubungan dengan staff dia yang kita tengok tu lah, tong gas kuning tu. So itulah dia punya kisah. So untuk mengetahui kisah dia, kronologi dia, semuanya bermula daripada Facebook Ahmoy ni sendiri guys. Dia yang bongkarkan pasal apa yang dilakukan oleh suami dia. So bila kita baca headline tadi pun agak panas lah kan. Pasal apa? Member ni tengah pantang, so suami dia sempat menjalinkan hubungan dengan staff sendiri. So ni daripada dia punya Facebook, kita baca dulu guys supaya baru kita faham apa yang terjadi sebenarnya. Okay guys, ini daripada Amoy sendiri. First, saya minta maaf, saya tahu sebagai seorang influencer yang famous, benda ini viral. I ganti suami I dan Mira buat macam I ni mengucapkan minta maaf untuk semua peminat kita, supplier, familyku, kawanku. Perkara ini untuk aku dan keluargaku memang sakit hati sangat-sangat. Aku pun memang kecewa. Yang dulu selalu bagi nasihat suruh saya hati-hati dengan perempuan tu, korang cakap betul. Tapi selama ini I memang percaya diorang, sebab suami I cakap ini ialah marketing strategi sebab nak ambil perhatian penonton dan biar korang kecam sebab view naik. Tapi rupanya saya dah salah. Salah I sebab saya percaya yang suami yang kahwin 8 tahun. Pada September 2022, suami I cakap dia nak pergi Bali sendiri, sebab dia cakap stres. So dia sendiri, so dia nak sendiri pergi tenangkan sendiri. So I pun okey lah, sebab dia buat live kan memang stres. Tapi ada satu scammer inbox I kat IG cakap suami I bukan pergi seorang Bali. Lepas tu saya screenshot hantar kepada suami, cakap awak terlalu famous, ada orang nak toxic. Suami I suruh I block dia, jangan pedulikan dia. Tapi sebab kebelakangan ini banyak peminat suruh I hati-hati, sebab dia orang selalu keluar, even kat luar dia orang pun tak bantang, sangat rapat
apabila I dah curiga, I tanya seorang, dia diam aja. Dia tak. Okay, guys, aku agak pening juga dengan dia punya gaya bahasa ni. Tapi tak apa, kita maafkan dia, pasal Ahmad ni Chinese kan. Jadi aku faham lah kalau gaya bahasa dia agak memeningkan juga. Ada perkataan-perkataan yang aku tak faham, macam apa dia cakap apa tadi, bantang tu apa, aku pun tak faham, tak tahu sangat guys. Okay, tak apa, kita sambung guys. Cakap dia tak curiga. I tanya seorang, dia diam je, dia tak mengaku sebab dia risau. Aku sakit hati. Lepas tu saya tanya betul-betul, baru dia tak sampai hati tengok aku nangis merayu dia. Dia cakap diorang memang pergi Bali masa September 22. Masa itu adik Mira accident. Dia call tak jawab. Apabila Mira dah balik, orang tu tanya dia dengan menangis, kenapa nak layan Miss macam tu? Baru Mira mengaku. Tapi dia reaksi sangat tenang saja masa tu. I memang menangis sampai tak boleh nak nafas. Kenapa diorang tipu I? Okay, kat sini aku faham lah. Di mana lelaki tu, suami dia ni kata nak pergi Bali untuk tenangkan fikiran, tapi alih-alih rupanya pergi bercuti dengan staff dia yang bernama Mira tu guys. Itu yang dia kecewa lah. So tersambung balik. Aku confuse sikit dia punya gaya bahasa ni. Pasal kadang-kadang dia guna aku, kadang-kadang guna I, kadang-kadang guna saya. Kau maafkan lah aku punya mengeja ni guys. Pasal aku pun confuse dengan dia punya tulisan ni. Okay, sambung balik. Mira dah ikut saya selama 5 tahun. I memang layan dia bagus. Sangat percaya dia. Staff I semua pun tahu. Apabila saya tahu perkara ini, saya cek suami punya phone, baru tahu diorang start since April 2022. Masa tu I dalam pantang. Pantang, dia cakap bantang. I baru bersalin tahu. Masa itu I pun baru cari phone dia, kecuali Mira lagi. Ada satu nurse yang jaga anak I. Diorang pun pergi hotel tahu. Dan staff lama saya pun cakap dengan I, dia pernah nampak diorang pergi rumah lama saya, masuk rumah apabila saya dalam bantang. Sementara suami buat live sebab suami ingat I sangat stres. Dia akan hentam I apabila buat dia buat projek guys. Dia hentam ni bukan pukul, tapi dia buat projek laki bini lah. Dia akan hentam I apabila buat projek. Dia akan hentam dan cubit peha saya. Dan juga dia suka rakam masa projek. Selama ini dia pun bagi ubat excited, bagi makan sampai I langsung tak tahu sendiri tengah buat apa. Sebab dia nak shock, dia nak saya happy, excited. Dia nak saya tak sakit, tak nangis apabila dia hentam. Lain macam dia ni guys. Ubat tu kuat sangat. Dia cakap kawan bagi dia. Selalu dia bagi I makan, I pun tak nak. Tapi saya tak boleh tolak dia. Saya takut lihat tu kuat. Tak nampak lah perkataan tu kan. Kita sambung lagi kan. Saya takut ubat tu kuat. Setiap kali makan hari kedua mesti sakit kepala. Okay guys, dia sakit kepala lah makan ubat kuat yang laki dia bagi apabila dia on projek laki bini ni guys. Dan ada satu hari dia tiba-tiba tanya saya boleh buat projek 3 orang boleh tak. I mesti cakap tak boleh. I sangat marah tau. Tapi I tak berani nak lawan sebab ekonomi saya gantung dekat dia. Saya pun tolak juga. Cakaplah, please respect me. I'm your wife, not your toy. I masih ingat ada satu hari dia bawa saya pergi hotel. Dia buka wine, kasih minum. Lepas tu makan ubat lagi. I sendiri tak tahu apa yang dah buat dah. Hari kedua I just nampak peha I lebam, badan I sakit. Lepas tu terjumpa ada foundation perempuan. Tapi tapi bukan I punya. Dia cakap mungkin sebab hotel cleaner tak clean habis, customer last tu tertinggal. I pun biar je. Tapi I syak pada malam itu ada something happen. Sekarang I dah tahu mereka memang tipu I dan juga bersama selama 1 tahun. Apabila saya berbantang, diorang dah pergi hotel dah. I tanya dia kenapa buat macam tu. Dia cakap dia tak pernah projek dengan staff sendiri, rasa fresh. Okay. Dan dia nak masuk Islam sebab kalau sudah masuk Islam baru ada Melayu percaya yang dia dan beli barang kat live dia.
Korang rasa Mira sangat rajin kan? Mana tak rajin, siap OT dalam bilik office. Okay guys, kat sini yang timbul pasal isu yang mula-mula aku baca tentang Adam Corey tu, mengenai ada TikTokers, influencer ni nak masuk Islam pasal nak buat sale. Okay, di sini sekarang aku faham lah. Inilah kisah dia. Dan sebenarnya memang ini satu perbuatan yang kalau dia buat dengan niat dia nak buat sale, ini salah lah. Pasal apa? Dia nampak macam dia bukan nak mengenal Islam, tapi hanya menggunakan Islam untuk nak buat bisnes. So this is sangat kurang hajar kalau kau tanya aku lah. Kita sambung sikit lagi guys. Yu Chin suruh saya sign surat cerai dan 3 anak, mesti bagi dekat dia. Kalau I tak ikut, dia akan post video I dan dia akan stop income I. Tak bagi saya iklan sebab I ada kontrak dengan dia. Kalau I terminate, I kena bayar sebanyak 5 juta. Walaupun I tak curang, dia pun cakap kasih peminat tahu I yang curang dulu. Masa berpantang, diorang dah pergi hotel macam mana I curang. Korang sendiri tengoklah my life semua, anak I dan dia je. I curang, fitnah I macam tu. I suruh dia bayar hutang I 60,000, baru dia cakap dengan I, dia cakap dia takkan pulangkan wang saya. I terpaksa sign sebab I takut tak ada income macam mana. Lepas sign dia cakap dia masih akan cinta saya, cuma bukan isteri dia je. Dia nak saya layan Mira macam layan adik sendiri. Kena jaga dia. Apa? Tapi bagi masa View Chan, sebab I rasa mungkin sebab dia masih kena nak Mira tolong live dia, so I pun pretend lah layan Mira baik. Kadang-kadang keluar 3 orang makan sebab I pun takut View Chan tak happy. Kalau tak happy, saya akan kena marah. I terpaksa macam boleh terima diorang. I hanya harap suami I happy sebab I cinta sangat dia dengan dia. I ingat dia betul-betul akan cinta saya, sayang saya, tapi dia semakin teruk. Okay guys, kat sini apa aku faham adalah dia orang hypocrite guys. Lepas dia sign, aku pun tak tahu apa agreement, sebab kalau tak nanti dia kena bayar balik 5 juta lah apa. So dia pula kena melayan skandal laki dia ni, itu staff laki dia ni, si Mira ni lah, dan pretend macam tak ada apa-apa semua pasal untuk bisnes lah, untuk buat live semua apa. Dan benda ni memang buat dia kecewa lah. Kan mana isteri mana tak kecewa kan. Tiba-tiba ada orang lain pula yang nak ambil tempat dia sebagai isteri kan. So this is very bad lah. Okay, sambung balik guys. Tak balik rumah, makin obvious kat office. Mira pun pretend sendiri ialah lady boss. Kat sini cakap Mira pun dah macam pretend dia lady boss. Makin biadab kepada I, selalu kat View Chan depan cakap buruk I dan sengaja buat hal kat anak datuk dan tim I. Cakap belakang terjadi, View Chan tak suka anak datuk. I tahu korang beberapa tahun ni ada follower kita pun tahu yang kita sangat bahagia, tapi sebab suami I punya income dari sana, so I tak boleh nak hancurkan kejayaan dan karakter dia. Sebab I ada 3 anak, I kena protect anak I. Tapi I rasa staff I pun dah perasan dah lama dah tak cakap dengan Mira sebab this happen. Tapi sebab panjang guys dia punya ni luahan ni. Tapi sebab suami I nak jaga karakter dia, so dia still kena berlakon like sangat sweet dengan I, sebab dia nak korang rasa dia suami baik. Mira selalu nak ganti I jadi isteri View Chan, tapi sebab View Chan still nak buat live, dia takut netizen Malaysia kecam dia. Terjadi dia tak ada sale, so dia tak nak maklumat hubungan dia dengan Mira. Tapi Mira ni bodoh. Sound lah memang dia tengah hangin kan. Sebenarnya View Chan selalu cakap dengan saya Mira cuma ialah dia punya itulah sex toy dia guys. Dia cuma nak feel something excited sebab dia tak pernah sebab dia tak pernah project staff sendiri, so dia nak cuba. Okay, so dia dah semakin detail ni guys kat sini guys. Saya pun tak ada apa-apa yang kena dengan dia dah. Anak-anak saya dah bawa, saya akan fight back, naik court untuk dapatkan anak-anak I. Anak-anak ialah
I yang bersalin. Kenapa I nak bagi awak? Awak langsung tak pernah jaga anak. Awak anak sulung pun 4 kali tukar pampers je you pernah. I yang bagi susu badan, I yang tak cukup tidur, tapi awak siap ada masa cari perempuan lain. Setiap bulan awak suruh saya bayar dulu untuk anak punya expenses, sebab awak tak ada duit dah. Tak faham langsung, you nak I cerai, anak bagi you, tapi you punya income tak cukup. Tiap malam di office dengan Mira, I yang kat rumah jaga anak kau ni layak ke jadi ayah anak I. I pun bukan tak kerja, I kena kerja. I kena jaga anak, semua ialah I. Mira tu tahu jaga anak kau ke? Kucing pun dia buang kat rumah Teha je. Okey. Dari dulu susah-susah, sekarang dah senang baru letak I ke tepi. Sampai hati kau sampai hati kau. I ikut you 8 tahun tau. Sekarang I dah tak ada apa-apa. Company dia dah ambil dah. Dia keluarkan saya punya share. Dan saya nak cakap dengan akaun, kalau korang perasan ada berapa payment yang belum dibayar sebab VC dah ambil 100k untuk settle personal bayaran, korang better pergi siasat. Okey, ini dah ada macam hanky-panky dalam akaun company guys. So ini dah lebih serius lah ni guys untuk settlekan bayaran personal. Korang better pergi siasat, sebab I paling risau ialah nanti tim saya tak dapat gaji. I tak nak tim saya susah-susah. Miss tak guna, tak boleh bawa you all. I memang kahwin salah orang. I sangat menyesal kenapa saya tak tinggalkan dia dulu. I memang sangat cintakan dan sayangkan dia. Saya tak boleh move on. Saya minta maaf ayah, mak, saya dah kecewakan korang dan bagi korang risau sama I. Minta maaf tim, saya bos punya perangai buat korang kecewa. I tahu korang faham Miss selalu ada apa-apa masalah mesti cari Miss. Lain kali Miss dah tak dapat tolong korang take care. Okay, I minta maaf dengan staff lama yang pernah kena VC kacau. I tahu korang kenapa resign. Harap korang maaf. Saya harap berminat jangan risau. Amoy strong. Amoy akan berdiri lagi apabila sudah settle semua benda ni. I harap korang boleh bagi saya sikit masa. Saya takut dia akan bunuh I, sebab dia memang gila, selalu nak pukul I. I kena sembunyi dulu. I kena jaga keselamatan diri sendiri dan anak-anak. Saya harap polis dapat tolong I. Saya sekarang tak berani nak keluar. Semoga saya dimurahkan rezeki. Okey, dengan kata si Amoy ni dah pun buat laporan polis. Dan kalau kita dengar penjelasan Amoy tadi tu agak macam detail jugalah cara penjelasan dia. Dan ada perkara-perkara yang aku rasa agak serius bila kita dengar. Tapi yang aku paling tak suka adalah bila dia nak menggunakan Islam. Dia hal-hal pribadi dia tu, itu antara dia orang. Tapi bila dia melibatkan, dia bercerita menggunakan orang Melayu kita sendiri yang hanya semata untuk buat bisnes, ni sesuatu yang pada pendapat aku kita tak boleh pandang ringan lah, pasal sesuatu yang tak sepatutnya dilakukan oleh manusia. Tapi kalau manusia tu sendiri sejenis manusia yang tamak, dia akan melakukan, dia tak kisah, dia akan buat je. So guys, dia dekat sini guys, ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama, jangan terlalu percayakan orang walaupun orang tu nampak baik, pasal kita tidak tahu luar dalaman orang ni macam mana. Dan kat sini kita dapat lihat akhirnya dia terperangkap lah dengan perkara macam ni. Staff dia dengan suami dia mempunyai satu hubungan yang sangat mengecewakan. Isteri mana yang tak kecewa kan bila dengar kisah ni. Aku pun dengar macam this is something yang sangat-sangat tak sepatutnya berlaku. Yang kedua guys, ingat, lelaki ni kena tolong ingat, bila kita senang, jangan lupa anak bini kita. Bila kita dah kaya, jangan lupa dengan siapa yang kita pernah bersusah dulu. Pasal rezeki ni Allah bagi bukan untuk kita saja. Rezeki itu adalah rezeki anak bini kita, dan kita pun sebenarnya menumpang sahaja rezeki yang Allah bagi ni. Percayalah, kalau kita buat perangai, satu hari nanti Allah akan tarik rezeki ni. Tambah lagi kalau jadi macam perkara-perkara yang kita tak inginkan, kita berpisah keluarga, kita seolah-olah membuang rezeki yang ada kat situ. Jadi Allah menarik balik rezeki tu. So ingat, ini satu peringatan buat diri aku juga, supaya kalaulah selepas ni kita kena selalu bersyukur dengan apa yang kita ada.
Jangan jadi manusia yang tamak, jangan ikut hawa nafsu, sebab bila kita mengikut hawa nafsu, beginilah jadinya, habis semua musnah. Dan memang aku tak nafikan, kalau kau tengok dekat sini, kes-kes macam ni memang merugikan banyak pihak, dan dia akan mengecewakan banyak pihak. Dan kita sebagai manusia jangan jadi bodoh, jangan merampas hak orang lain. Kita dah tahu orang tu berpunya, itu suami orang, jangan kita nak merampas. Pendek kata, jangan jadi penyondol lah. Sebab kebelakangan ni banyak sangat kes-kes penyondol kan. Dan kali ni dia lebih mengejutkan pasal apa yang diluahkan, statement yang diberi oleh Amoy ni sangat detail. Dan dia pada aku, dia bila baca balik aku takut lah. Pasal apa, dia dah bercerita tentang macam-macam perkara ni, pasal check in lah, pasal apa ni semua kan, pasal project lah, pasal apa ni, ambil duit company untuk settle personal punya masalah lah. So ini aku rasa Amoy dia kena jelaskan pada pihak berkuasa, dan aku rasa dia dah pun buat report polis lah. Itu yang penting. Tapi guys, pengajaran kat sini banyak sangat kita boleh belajar. Kita ambil yang bagus, tapi yang buruk tu kita tolak ke tepi guys. Semoga benda ni tidak terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Itu yang penting. Dan itulah guys, aku agak terkejut juga dengan luahan oleh Amoy ni. Dan semoga Amoy bertabah untuk melepasi dugaan ini, dan ini satu dugaan yang berat buat dia. Dan semoga orang yang menganiaya dia mendapat balasan yang setimpal. Okay guys, aku rasa video ni agak panjang kali ni, sampai kat sini saja. Semoga mana yang dah tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.